Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah anak-anak, bertemu kita sekali lagi dalam siri video PDPC. Dan untuk kali ini Ustazah ingin berkongsi satu lagi teknik, iaitu bagaimana cara untuk pelajar lemah ataupun pelajar galus mendapat markah bagi soalan kebat. Okey, baik. Jom kita tengok bagaimana cara. Baiklah, sebelum itu kita perhatikan dahulu terdapat beberapa contoh kata tugas bagi soalan kebat ini. Baik, di sini ialah terdapat beberapa contoh kata tugas. Yang pertama ialah bagaimanakah. Yang kedua, mengapakah. Yang tiga, kenapakah. Yang keempat ialah cadangan, pendapat, pandangan, hujah. Dan yang kelima ialah buktikan. Dan yang keenam ialah ramalkan. Itu anak-anak terdapat dalam 6 bentuk kata tugas bagi soalan kebat. Sekarang kita lihat apabila soalan kata tugas berkaitan dengan bagaimanakah, di sini anak-anak ataupun calon-calon perlulah menjawab dengan menggunakan menyatakan cara. Bila bagaimana, ingat cara. Bagaimana cara. Yang kedua, kata tugas yang kedua ialah mengapakah ataupun kenapakah. Okay. Bila mengapa atau kenapa, nyatakan punca, faktor ataupun sebab. Kenapa berlaku? Mengapa berlaku? Faktor, sebab ataupun punca berlaku kejadian ataupun isu tersebut. Yang ketiga, kata tugas yang ketiga ialah beri pendapat, hujah anda ataupun bincangkan. Sekiranya ada soalan berkaitan dengan kata tugas ini, jawapan anak-anak mestilah untuk isi berkaitan dengan sebab, kesan, contoh dan juga cara. Ambil salah satu. Yang keempat, buktikan, menyokong hujah ataupun pernyataan. Di sini bila nak sokong, kita perlu beri contoh untuk menguatkan hujah kita ataupun untuk menguatkan bukti kita. Beri contoh. Dan yang kelima ialah ramalkan kemungkinan yang akan berlaku. Bila soalan kata tugas ramalkan, jawapan mesti menyatakan kesan ataupun akibat. Kesan ataupun akibat. Ramalkan kemungkinan yang akan berlaku. Mungkin ramalan apa yang berlaku itu dari sudut negatif ataupun mungkin juga dari sudut positif. Bila ramalkan, tengok pada soalan. Mungkin soalan itu memerlukan ramalan yang positif ataupun memerlukan kepada ramalan ataupun akibat negatif. Okey, baik. Format seperti biasalah, format menjawab soalan kebat ini kita mesti ada isi, ada huraian lengkap, dan biasanya untuk huraian lengkap ini kita akan masukkan faktor, kesan, faktor, contoh. Itu kita panggil, teringkaskan menjadi KFC. Kemudian kesimpulan ataupun olahan menarik yang terakhir sekali, untuk mendapat markah yang terakhir. Dan peringatan juga untuk anak-anak, antara isi dan huraian ni, antara isi dengan huraian tu mesti ada kata hubung suka, supaya untuk kerana agar ataupun kata hubung yang lain. Baik, cara menjawab soalan kebat untuk pelajar lemah atau galus. Di sini Ustazah tunjukkan satu tapak jawapan yang anak-anak boleh guna. Walaupun untuk hari ini Ustazah ceritakan ataupun kongsikan
untuk pelajar lemah ataupun galus, bagaimana cara mudah untuk mendapat markah bagi soalan kebat. Tapi anak-anak sederhana, anak-anak yang cemerlang juga boleh mengambil ilmu ini. Yang penting mengikut format. Baik, yang pertama seperti biasalah, bila kita nak tulis, kita mulakan dengan isi. Mulakan dengan isi, diikuti dengan suka, supaya untuk kerana agar, dan buat huraian dia berdasarkan kepada isi. Biar ada related, ada kesinambungan, ada sambungan antara isi dan huraian tadi yang sesuai. Kemudian perhatikan ini titik yang pertama, satu titik di sini. Kemudian pergi kepada huraian lengkap. Di sini Ustazah cuma nak gunakan satu saja. Kalau tadi Ustazah jelaskan untuk huraian lengkap KFC, kesan, faktor ataupun contoh. Di sini Ustazah ingin kongsikan huraian lengkap kita guna satu saja, iaitu kesan. Dan kesan di sini anak-anak boleh buat sama ada kesan baik ataupun kesan buruk berdasarkan kepada soalan kebat. Okey. Kemudian kita akhiri dengan titik yang kedua. Kemudian yang tiga ialah kita terus ambil kita hendaklah. Tak perlu lagi kita tulis kesimpulannya bla 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 apa, tak payah. Kita terus pergi kita hendaklah. Kita guna teknik pengajaran, jawapan untuk pengajaran. Kita hendaklah, okey, bla 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 bla, kita akhiri dengan titik yang ketiga. Jadi amalkanlah menjawab soalan kebat dengan hanya menggunakan 3 titik sahaja. Isi huraian titik, huraian lengkap titik, dan diakhiri dengan kita hendaklah titik. Okey, cukup dengan 3 titik sahaja. Sekarang kita tengok contoh. Contoh soalan kata tugas berikan hujah. Okey, berikan hujah. Okey, soalan dia, menyantuni orang kurang upaya adalah sikap yang baik dan memberikan kesan kepada emosi mereka. Berikan hujah anda menyokong pernyataan ini. Hujah menyokong. Tadi Ustazah sudah jelaskan, bila soalan berkaitan dengan hujah, anak-anak boleh tulis kesan, faktor, cara, boleh masukkan sebagai isi. Jadi di sini Ustazah berikan cara. Okey, kita boleh memberikan layanan yang baik. Okey, isi layanan yang baik. Okey, di sini dapatlah 1 markah. Tak berapa nampak sekejap. Warna purple lah. Okey, dapat 1 markah. Kemudian kita buat kata hubung supaya mereka rasa dihargai dan disayangi. Mereka rasa dihargai dan disayangi sebagai huraian. Di sini dapat lagi satu markah untuk huraian. Ini contoh contoh bila kita nak bagi hujah untuk menyokong pernyataan bahawasanya menyantuni orang kurang upaya adalah sikap yang baik. Itu kita boleh memberikan layanan yang baik supaya mereka rasa dihargai dan disayangi. Kesannya di sini kesan yang positif lah, sebab tadi ni sikap yang baik, sikap yang baik. Okey, kesannya mereka akan lebih ceria dan bersemangat. Cukuplah. Okey, dapat lagi 1 markah di sini. Sekarang sudah jadi 3 markah. Dan yang terakhir sekali, di sini. Tak payah tulis kesimpulan. Terus pergi pada kita hendaklah berbuat baik kepada mereka. Ini kepada orang kurang upaya. Kerana ia amat digalakkan dalam Islam. Cukup. Nampak ringkas saja jawapan, tapi sudah memenuhi 4 markah. Sudah dapat 4 markah penuh.
Kalau kita tengok tak sampai pun 4 baris ya. Jawapan kita 3 baris setengah saja. Tapi sudah memadai sebenarnya. Jika kita menjawab berdasarkan format menggunakan 3 titik sahaja. Sekarang Ustazah kongsikan yang kedua. Contoh soalan kata tugas bincangkan. Tengok soalan. Ramai remaja hari ini semakin berani menderhaka kepada ibu bapa mereka. Bincangkan. Bincangkan. Kalau kita tengok soalan ini, soalan yang memerlukan kepada jawapan negatif. Bincangkan, di sini kita ambil sebab. Sebab. Kenapa? Yang pertama, kita ambil isinya ialah cetek pengetahuan agama kerana kurang mendalami ilmu agama. Okey, dapat sini 1 markah. Dapatlah 1 markah. Titik situ. Jangan lupa ni titik ya. Kita titikkan di sini. Cetek pengetahuan agama isi kerana kurang mendalami ilmu agama. Huraian. Kesannya mestilah kesan yang negatif lah. Mereka berani bercakap kasar atau menghendik ibu bapa. Titik kat situ. Okay, kemudian dapat lagi 1 markah. Dan yang terakhir sekali untuk ambil pengajaran ya, sebagai kesimpulan kita hendaklah berbuat baik kepada mereka, maknanya kepada ibu bapa supaya hidup berkat. Dapat lagi di sini 1 markah dan jangan lupa titik yang ketiga ni. Okey. Okey. Baik. Satu lagi kita tengok contoh kata tugas ramalkan. Islam menggalakkan umatnya menjaga maruah diri dan memelihara kehormatan diri. Ramalkan, ya, ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya perkara ini diabaikan. Ni diabaikan. Ya, apa akan berlaku? Ramalkan apa akan berlaku sekiranya perkara ini diabaikan. Makna automatik kita tengok jawapan negatif. Okey, apa akan berlaku? Maruah diri akan tercemar. Maruah diri akan tercemar. Kenapa Ustazah guna akan ni? Sebab ramalkan. Ramalkan makna benda yang belum berlaku. Jadi kita tambah perkataan akan. Maruah diri akan tercemar sekiranya kita tidak berusaha untuk memeliharanya. Ya, sekiranya. Di sini Ustazah tak guna suka supaya untuk agar kerana, tapi Ustazah guna kata hubung lain ya. Sekiranya kita tidak berusaha untuk memeliharanya. Okay, kesan buruknya ialah kita akan dipandang hina di sisi masyarakat. Okay, dapat lagi 1 markah. Jangan lupa titik ni, titik yang kedua ya. Kita hendaklah, sebagai pengajaran kesimpulan, kita hendaklah sentiasa menjaga maruah diri supaya kita dihormati oleh semua orang. Senang saja. Dan contoh yang terakhirlah di sini. Penularan ajaran sesat semakin meluas. Ajaran sesat. Kita dah nampak dah ajaran sesat negatif ya. Semakin meluas dan membimbangkan kerana ia boleh merosakkan akidah umat Islam. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk menanganinya? Dah nampak jelas ya. Nampak jelas. Soalan berkendakkan kepada jawapan cara. Jadi, jawapan cara. Hal ini boleh diatasi dengan mengadakan. Kita guna mengadakan kempen-kempen ataupun ceramah di media cetak dan media elektronik. Di media cetak dan media elektronik ini menjadi huraian. Kesannya masyarakat akan mendapat maklumat yang betul. Masyarakat akan mendapat maklumat yang betul. Dan kesimpulannya ialah kita tulis, kita hendaklah sentiasa berhati-hati supaya
tidak terlibat dengan ajaran ini. Okey, itulah cara mudah bagaimana kita hendak menjawab soalan kebat. Tidak perlu kepada jawapan yang panjang, ya, tidak perlu kepada banyak baris kita menjawab, ya. Tetapi yang penting mengikut format yang ditetapkan. Ada isi, ada huraian, ya. Kemudian ada huraian lengkap dan juga ada kesimpulan. Cuma di sini Ustazah kongsikan untuk huraian lengkap itu Ustazah ambil kesan. Kemudian kesimpulan tu tak payah tulis. Tulis saja kita hendaklah bla 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 dan sebagainya, ya, yang berkaitan dengan tajuk, ya. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi perkongsian Ustazah berkaitan dengan teknik ataupun cara mudah untuk mendapat markah bagi menjawab soalan kebat, ya, khususnya untuk pelajar yang lemah dan juga pelajar galus. Sekianlah dahulu. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ustazah supaya anda akan mendapat notifikasi mengenai dengan video-video PDPC terbaru daripada Ustazah. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang kurang itu adalah merupakan kelemahan diri Ustazah sendiri. Dan Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.